dengan sains Sekolah dengan sains Terengganu ke? Kalau tak silap saya, suka hati Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam ceria, salam mesra buat semua pasien tingkatan 4 yang dikasihi, lagi dirindui, lagi disayangi semuanya. Apa khabar buat semua? Kaifa halukum? Wah gitu. Bahasa Arab. Sehat ke semua? Alhamdulillah sehat. Sentiasa mengharapkan, sentiasa mendoakan pasien semua berada dalam keadaan yang sehat, ceria dan juga gembira ya. Walau di mana-mana sekalipun kamu berada pada ketika ini. Tetaplah ceria walaupun perlu menghadapi ujian dan juga dugaan dalam kehidupan seharian. Gitu. Dah makan ke belum semuanya? Dah makan ya? Sudah ada yang belum makan? Makan tengah hari? Kotlah ada yang 5 kali sehari makan. Kalau petang macam ni biasanya minum petang kan. Kot-kotlah ada pisang goreng ke, ayam goreng ke, ya Allah ayam gunting ke, sedapnya. Minum pula dengan soya, soya sejuk campur cincau tu apa? Dia punya pergi dia macam gini ya. Okey. Ada yang berpuasa, selamat berpuasa saya ucapkan. Yang nak makan kejap lagi boleh makan. Yang belum makan tak payah makan pun tak apa. Makan selepas sesi pembelajaran kita pun boleh ya. Alright. Hari ini kita bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang mulia. Yang mana kamu akan bersama-sama dengan saya dalam seminar ilmu free khusus untuk kamu semua selama 1 jam. Bermula dari pukul 5 petang hingga pukul 6 petang ya. Makan sambil tengok, seboleh tak boleh je, takut tercokek nanti. Kot-kot sambil makan, sambil menyuap tu kena tengok betul-betul dia nak makan ke, nak tengok ke, nak belajar. Okey, segak berbaju Melayu ya betul. Kalau tak yang sebelum ni kan, yang biasa kalau kelas dengan saya kan, dekat MC Plus ni, kalau ada kelas hari Jumaat biasanya memang saya akan pakai baju Melayu lah. Baju Melayu. Jadi segala jenis baju Melayu dalam almari saya akan keluarkan untuk dipakai pada hari Jumaat. Dan kebetulan pada hari ini seminar ilmu free kita untuk kamu semua jatuh pada hari Jumaat, betul? Dapatlah kamu melihat saya berbaju Melayu, bersongkok gitu, nampak macam budak baik gitu kan. Alim-alim gitu, tak adalah. Okey. Jadi untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tajuk yang baru. Kita akan buat latihan yang yang mana menjadi asaslah dalam bahasa Melayu. Kita akan lihat sama-sama sebentar lagi. Dan sekiranya kamu ada sebarang soalan berkaitan topik yang akan kita belajar pada hari ini, boleh terus tanya ya. Jangan malu, jangan segan. Tapi jangan tanya yang bukan-bukan. Risau takut tanya yang bukan-bukan kan. Takut tak tahu nak jawab apa nanti kan. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, dapat tak jawapan yang topik kita sebelum ni? Apa nama tu? Morfologi tu. Dapat ya? Ada dalam bank notes. Dalam bank kamu ada nota, tak ada duit dah, kesian ya. Okey, bagus. Kalau dapat bolehlah buat rujukan kamu ya. Okey. Jadi untuk sesi pembelajaran hari ini, let's go. Kita mulakan. Walaupun saya tak boleh lihat kamu, tapi saya tahu kamu sungguh bersemangat untuk belajar pada hari ini, betul? Ya. Semangat tu jangan buang jauh-jauh, simpan semangat tu dalam diri kamu. Dan pada hari ini kita nak belajar berkaitan penyuntingan. Kita nak menyunting bunga di taman. Jangan ya, takut sunting-sunting orang punya. Okey, kita nak belajar berkaitan penyuntingan yang merupakan salah satu daripada soalan ataupun topik yang wajib yang ada dalam kertas 2 bahagian A soalan yang ketiga. Tahu dah sesegak. Cuba cukup puji-pujian tu. Risau takut nanti makin mengombang hidung saya ni yang saya tahu dah, cute dia segak. Cuba cakap benda yang saya tak tahu. Gurau-gurau. Okey, sekali-sekala menyemat untuk kamu kan. Alright. Tadi perasan tak saya ada cakap topik yang kita nak belajar hari ini topik antara salah satu daripada topik yang asas. Sebelum ni kita ada belajar berkaitan morfologi, betul? Lepas tu sekarang kita nak tengok penyuntingan. Kenapa saya cakap benda ni antara asas dalam bahasa Melayu?
Sebab dalam penyuntingan ni, kamu kena menguasai pelbagai aspek kemahiran bahasa. Kemahiran bahasa yang macam mana? Dari segi aspek tata bahasa. Dalam tata bahasa ni dia banyak dia punya cabang-cabang, betul. Dia ada ejaan, ada tanda baca, ada pengimbuhan, ada penggandaan, ada selah tiba. Okey? Dekat sini kalau kamu tak tahu ataupun kamu tak kuasai, dia agak merugikan sebab setiap daripada satu jawapan dia akan memberikan satu markah. Jadi kita tengok sama-sama. Okey, untuk penyuntingan ni guys, apa bentuk soalan dia? Kita berkenalan dulu ya. Orang kata tak kenal maka tak cinta, betul? Bila dah kenal tiba-tiba merana. Okey. Untuk penyuntingan ni, bila kita sebut sunting, kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut edit. Edit ya, alif ya dal ya ta, edit. Okey. Jadi dalam bahasa Melayu ni kita kena sunting, maksud dia kamu kena kenal pasti kesalahan bahasa dan juga apabila kamu dah kenal pasti kamu perlu betulkan kesalahan bahasa tersebut. Kesalahan bahasa yang macam mana kejap lagi saya beritahu bentuk dia ya. Lepas tu dia akan berikan dalam bentuk petikan. Kamu kena salin balik ke ayat? Tak payah salin balik ayat. Dia konsep dia sama macam morfologi dan juga sintaksis. Tak payah salin balik ayat, hanya perlu tulis semula jawapan. Lepas tu, untuk soalan penyuntingan ni, markahnya tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Sebab dia bergantung kepada kehendak soalan. Katakanlah, kalau kamu jawab soalan penyuntingan, ada 8 markah. Okey, berkemungkinan soalan yang lain kamu akan jumpa bahagian penyuntingan ada 10 markah. Mungkin soalan yang lain lagi apabila cikgu kamu keluarkan dalam peperiksaan, dia mengandungi 6 markah. Bermakna 6 kesalahan. Jadi penyuntingan ni dia akan mainkan perasaan kamu lah sedikit ya. Nak tahu berapa kesalahan bahasa yang perlu kamu tulis, yang perlu kamu jawab adalah lihat kepada markah. Kamu tengok markah dia. Okey, itu yang paling selamat lah. Yang kedua terselamat macam mana? Dia akan cakap dalam arahan soalan tu terdapat 8 kesalahan bahasa contohnya. Okey, jadi kamu kena senaraikan berapa kesalahan bahasa? Kena senaraikan 8 kesalahan bahasa. Fahim tum? Okey, faham ya. Sepunya ni lagging-lagging ke? Dapat tengok tak? Dapat. Tak ada lagging-lagging ya. Tak ada tersekat-sekat. Dapat tak lag? Sebab ada yang kata ni sepunya ni lag sikit. Mungkin kamu punya line tu dia punya apa nama? Line dalam bahasa Melayu apa? Ya Allah, saya letak ni dia tak berapa nak bercantum sangat ni. Line garis. Talian talian ya Allah. Talian capaian internet kamu. Okey. Rangkaian ya Allah, pandainya. Pandai pelasion semua ni saja je nak testing ya. Tahu talian. Okey. Kita teruskan lagi. Boleh? Boleh ya. Haris kata tahu dah perangai orang lelaki biasa macam tu. Dia nak menguji je. Kadang-kadang kita buat tak tahu je. Walaupun kita dah tahu Okey, kita tengok sama-sama. Dekat sini dia warna biru, tapi boleh nampak kan? Okey, apa formula yang kamu boleh buat dalam apa nama kesalahan bahasa ni? Maksud formula tu jenis kesalahan yang kita nak kenal pasti. Okey, yang kita nak kenal pasti, kamu boleh gunakan formula TEKSI. TEKSI. Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa jenis kesalahan bahasa kan. Dia berbeza dengan form 1, form 2, form 3. Dia ada kesalahan bahasa, ada kesalahan ejaan yang diasingkan. Tapi untuk format SPM ni semuanya dia kumpulkan dalam satu soalan. Okey, kita lihat satu persatu. TEKSI. T ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada tanda baca. Tahu tanda baca? Tanda baca ni contohnya tanda koma, tanda noktah, tanda petik yang untuk merujuk kepada dialog tu kan. Itu juga termasuk dalam kesalahan bahasa. Okey, seterusnya kesalahan ejaan.
Ejaan juga termasuk dalam kesalahan bahasa untuk penyuntingan ini. Yang mana ejaan ni dari segi nak terkeluar angin ni Okey. Ejaannya dari segi apa? Okey, contohnya macam ejaan yang huruf digugurkan. Okey, maksudnya dalam perkataan tu sepatutnya kena ada huruf yang tertentu tapi huruf tu tak ada. Itu kesalahan ejaan. Dan juga perkataan pinjaman. Contohnya pinjaman daripada bahasa Arab, diserapkan ke dalam bahasa Melayu, lepas tu menggunakan perkataan ataupun ejaan bahasa Melayu. Seterusnya ejaan apa? Ejaan kata ataupun istilah. Kata atau istilah ni apa dia? Okey, dia merujuk kepada penggunaan perkataan. Yang mana perkataan tersebut dia betul tapi dia tak tepat dalam ayat, dalam konteks ayat tu. Aurat ya Allah. Okey. Dia tak tepat dalam konteks ayat tu. Faham? Alright, katakanlah contohnya perkataan baru dan baharu. Itu penggunaan perkataan kata dan istilah juga. Yang mana setiap perkataan itu dia membawa maksud apa? Maksud yang berbeza. Tengok kepada konteks ayat. Kejap lagi kita tengok contoh soalan dia. Lepas tu S merujuk kepada sistem tata bahasa. Tata bahasa kita ni kan ada sistem dia, betul tak? Ada dia punya susunan, urutan dia, bentuk kata ganda macam mana, bentuk kata majmuk macam mana. Ni siapa yang tulis ni, so handsome ya Allah, banyak-banyak nama-nama tu. Kamu nak letak ya? Bagus. Okey. Risau takut tersebut diri sendiri nanti. Okey, so handsome cuba jawab. Sudah ya. Okey. Semua aspek tata bahasa termasuk dalam soalan penyuntingan. Dan yang seterusnya I. I merujuk kepada apa? I merujuk kepada imbuhan. Ya Ahmad? Imbuhan. Pengimbuhan. Imbuhan awalan, imbuhan apitan, imbuhan akhiran. Ya? Okey. Jelas dekat sini? Imbuhan sisipan pun termasuk juga Encik AD dalam kurungan ad-din. Bagus. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Sorry selambat tak apa. Baru je start. Kita terus bincangkan latihan sama-sama boleh tak? Okey. Siapa yang nak cuba jawab? Boleh cuba jawab dekat ruang chat ini. Saya akan membacanya. Okey. Kita akan tengok sama-sama. Kita akan terus kenal pasti kesalahan ejaan dan saya akan tunjukkan cara menjawab soalan. Dan latihan ini mungkin ada yang dah pernah jawab, mungkin ada yang belum. Okey, tapi ini merupakan salah satu pengukuhan untuk kita supaya kamu faham. Ya, sebab rasanya dekat sini tak semua merupakan student saya, betul? Siapalah kita ni kan? Sesedar siapa selah tiba. Okey. Kita tengok sama-sama dekat sini. Baiklah. Latihan 1. Dalam petikan di bawah terdapat 9 kesalahan bahasa aurat. Astagfirullahalazim. Okey. Terdapat 9 kesalahan bahasa. Dia dah cakap dekat ni soalan ni ada berapa kesalahan? Ada 9. Okey. Jadi kamu senaraikan 9 sahaja. Jangan senaraikan 10. Katakanlah kalau dalam peperiksaan sebenar SPM dia mungkin akan lebihkan melebihkan satu kesalahan. Okey, kamu jawab 10 jawapan. Tapi soalan minta berapa? Soalan minta 9 sahaja. Okey, katakanlah antara 1 hingga 9 tu ada yang salah. Yang ke-10 betul. Markah kamu diambil dari mana? Daripada nombor 1 hingga nombor 9 sahaja. Faham? Dia tak akan bagi ekstra. Itu format yang baharu ni. Okey. Lepas tu senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan. Tulis yang salah dan betulkan kesalahan dia. Jangan biarkan dia begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Kesian dia. Kita tengok. Petikan pendek ya. Tapi kesalahan sampai 9. Okey, kita buat sama-sama. Ada yang jumpa 8 je. Ya Allah. Tu maksud dia hijab tak terbuka tu. Tiba. Gurau-gurau ya. Takut macam kadang-kadang kita rasa dia betul. Tapi dia salah sebenarnya. Okey, kita tengok dekat sini. Kementerian Pendidikan Malaysia akan melakukan pengambilan khas seramai 18,702 pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41 secara one-off bagi mengatasi masalah kelemahan guru di negara ini.
terutama di 4 buah negeri. Ayat yang pertama ada yang salah. Okey, istilah bahasa Inggeris one off. One off ni maksudnya dia sekali ambil. Dia sekali proses yang berlaku hanya sekali saja. Okey, dia guna istilah bahasa Inggeris, betul tak? Tapi dia sengitkan kan? Dia sengitkan kat sini betul. Boleh diguna dalam petikan. Jangan pula saya nak guna dalam karangan istilah bahasa Inggeris, kamu jadikan dia satu ayat terus, tak boleh. Tapi kalau perkataan macam ni memang istilah dia sengitkan. Okey. Yang salah di sini ialah entah siapa yang salah. Okey. Yang salah ialah masalah kelemahan guru. Kenapa kelemahan salah? Kelemahan sebab dia salah dari segi istilah. Husna kata kekurangan, yang lain setuju tak? Setuju. Nanti kita tulis jawapan sama-sama ya. Okey. Kelemahan guru negara ini, baiklah, ayat yang seterusnya. Terdapat keperluan untuk mewujudkan kluster option pelajaran. Okey, option ni salah. Salah dari segi ejaan. Ada yang tanya, option ni apa? Okey, kamu perasan tak kalau dekat sekolah ada cikgu yang kalau dia mengajar BM, dia punya main power dia punya keutamaan dia, fokus dia cikgu BM. Maksudnya cikgu tu cikgu option BM. Option di sini merujuk kepada apa? Pilihan bidang tersebut. Okey. Ini adalah nanti ejaan dia sepatutnya ada Y ya. Ini adalah bahasa Inggeris yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Jadi ejaan dia ikut sebutan kita Melayu ni, option. Bukannya option. Tu lain warna bunyi dia ya. Okey. Seterusnya, option pelajaran berdasarkan kelayakan calon. Kelayakan salah. Kenapa salah? Sebab ada 2K dekat sini. Perkataan layak. Okey. Tahu tak macam mana nak 1K, 2K? Tahu ke tahu? Okey, 1K, 2K contohnya, kalau perkataan kata dasar tu ada K, nampak? Huruf terakhir dia huruf K. Lepas tu, kita tengok kata dasar, betul. Ada huruf K, lepas tu kita tengok pengimbuhan dia. Kalau ada imbuhan ke, awalan ke, imbuhan apitan ke, dia akan bertemu dengan imbuhan akhiran an. AN. Okey, faham tak? Imbuhan awalan ke, dia akan bertemu dengan imbuhan akhiran an. Jadi, kalau kelayakan salah, masa bila bertemu dengan imbuhan akhiran kan? Kalau imbuhan tahu melayakkan, apa lagi? Dapat banyak kan? Okey. Yang merujuk kepada kata kerja. Ya betul, ya Allah, pandai semua ni. Okey. Calon. Salah. Mak, saya ada calon. Calon menantu mak. Jangan macam tu ya. Tak elok. Okey. Ni kesalahan ejaan. Kelayakan ni kesalahan apa? Seimbuhan. Imbuhan. Faham? Okey, calon salah ejaan dia. Bagi membolehkan sumber tenaga manusia dapat mengisi secepat mungkin. Mengisi salah imbuhan lagi. Sepatutnya apa? Sepatutnya diisi. Okey, pandai semua. Diisi secepat mungkin. 4 negeri berkenaan adalah salah ke salah? Salah ke salah? Salah ke betul? Salah. Kenapa? Ialah sebab Selangor kata nama. Dah pandai, dah faham, bagus. Jangan nanti naik tingkatan 5 tanya lagi. Apa beza ialah adalah? Itu mengundang namanya ya. Mengundang amarah cikgu. Okey. Selangor, Johor, Sarawak dan Sabah yang berdepan kekurangan guru paling tinggi sekali. Dah paling ada sekali lagi. Nampak tak? Paling ni dia darjah apa? Bukan darjah hasdik. Itu dekat Johor. Darjah penghabisan. Tahu penghabisan? Dah paling atas dah. Tiba-tiba nak jumpa sekali pula. Tak boleh. Buang salah satu. Betul Yasmin. Ya, jangan simpan dua-dua. Jangan tamak. Takut nanti rugi. Okey. Di Malaysia ketika ini, Kementerian Pendidikan Malaysia berdepan cabaran kekurangan calon guru dari Institut Didikan. Salah ni, sepatutnya Institut apa? Pendidikan. Kenapa Institut Pendidikan Guru? Sebab pendidikan tu proses untuk mendidik.
Macam Sir merupakan guru lepasan Institut Pendidikan Guru. Pernah dengar? Masa first degree Sir dulu. Jadi IPG ni dia melatih lepasan SPM yang cemerlang, kacak dan juga anggun ya untuk menjadi guru. Sir, kalau institusi, okey, dekat sini Institut Pendidikan Guru, kenapa kita kata institut? Sebab merujuk kepada nama bangunan, nama tempat tu. Institut ya. Kalau institusi ni dia macam satu proses yang ada sistematik. Contohnya macam mana? Institusi kerajaan. Maksudnya dekat situ ada pemerintahan, ada benda yang sistematik ya. Institusi kekeluargaan. Pernah dengar? Tapi dekat sini kita pakai institut, merujuk kepada bangunan tu, tempat tu. Okey, pandai semua. Institut Pendidikan Guru selain ketidakpadanan option mata pelajaran. Organisasi tu institusi. Institut nama bangunan tu. Bagus pun. Okey. Mata pelajaran betul ke salah? Mata pelajaran jarak. Tapi hubungan kita tiada jarak. Cukup tak ni 9? Semain ni je. Main terjah je. Cukup? Cukup 9. Okey. Kita buat jawapan sama-sama boleh. Okey, untuk penulisan jawapan, dia ada yang kamu siapa dekat sini belajar buat bentuk jadual. Maksud dia yang salah yang betul. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Sir, saya tak nak buat jadual, boleh tak sir? Pun boleh juga. Tak kisah buat macam mana pun, asalkan ada salah, ada betul. Faham? Guna anak panah senang. Kalau macam sir guna jadual, jadual serta dia agak ambil masa sedikit. Tapi kalau cikgu kamu kata buat jadual. Cikgu kata buat anak panah, ya. Okey, jadi kita tengok sama-sama, jangan buat bentuk hati risau. Okey, kesalahan yang pertama, kesalahan kelemahan. Okey, kita tulis dulu yang salah. Okey, kelemahan. Nampak tak tulisan sir? Ya Allah, takkan cantik-cantik tak nampak kan? Buat anak panah. Maksud dia ada berlaku perubahan dekat situ. Okey. Lepas tu tuliskan yang betul. Kekurangan. Ejaan dia huruf kecil sahaja. Kekurangan gitu. Nampak ke nampak? Nampak ya? Okey. Ada apa-apa nak tanya yang pertama ni? Tak ada. Okey. Kena selang satu baris ke? Tak payah selang, tak payah buat ayat. Terus tulis yang kedua. Okey, cantiknya tulisan cikgu. Jap, tadi ada satu soalannya. Tulisan cikgu memang cantik. Come on. Okey. Saya pernah dapat 2 markah sebab tak tulis kesalahan dulu. Tulis jawapan kedua. Betul. Tulis dulu kesalahan sebab dia kata senaraikan. Ya, senaraikan dulu. Okey, yang kedua apa dia? Laju. Sabar. Okey, yang kedua option. Salah ejaan. Lepas tu buat anak panah dia. Gitu kan cantik tu anak panah selari je. Nampak? Okey. Ejaan dia ialah option. Gitu. Nampak ke? Nampak. Okey, kesalahan yang ketiga. Kelayakan. Okey, yang ini saya tunjuk satu je ya. Contoh penulisan jawapan yang penuh. Kelemahan ni apa dia? Istilah dia punya kesalahan dia. Sepatutnya kekurangan. Contoh, saya ada kelemahan. Berbeza dengan saya ada kelemahan. Faham tak? Kekurangan ni maksudnya satu benda yang tak sempurna. Kekurangan ni benda yang tak sempurna juga. Allah, macam mana saya nak terangkan ni? Okey, dekat sini dia merujuk kepada bilangan guru, betul tak? Dalam konteks ayat tu. Dia bukan merujuk kepada tenaga. Kalau tenaga, ya, saya insan yang lemah. Ouch. Ya Allah, tarik sikit. Okey. Saya insan yang lemah. Kalau merujuk kepada angka, okey, nilai kekurangan guru. Okey, perkataan huruf kecil sahaja. Masa bila huruf besar? Kejap lagi saya tunjukkan. Okey, kelayakan. Sebutan dia pun sama, kelayakan. Okey, nampak? Nampak. Okey, nombor 4. Tadi ada yang tanya, sir, kelayakan dengan calon tu dia sebelah-sebelah.
saya letak dalam satu ni boleh tak? Satu frasa. Jawapan dia jangan. Faham? Kamu kena asingkan dia. Asingkan dia satu kesalahan yang berbeza. Sepatutnya kelayakan satu kesalahan, calon tu satu kesalahan. Ya, tahu tak calon kat mana? Tu dekat Kedah. Ada Kedah sini, orang Kedah. Nak pergi mana? Pergi calon. Tu calon. Nak pergi buat rambut dekat mana? Buat rambut dekat calon. Ya Allah. Pelat bunyi dia ya. Tu lain ya. Tu salon. Okey, faham? Okey. Kita teruskan dengan nombor 5. Nombor 5, mengisi. Okey Daniel, betul lah tu Daniel. Okey, mengisi. Alright, sepatutnya diisi. Lah anak panah hilang. Okey, diisi. Cukup 5. Nak tulis sampai habis. Sir, kalau imbuhan melayakkan ke melayakkan? Okey, sebentar kita selingan sikit boleh? Okey. Kalau imbuhan ni ya, okey. Dia akan bertemu dengan ni, imbuhan akhiran kan. Okey. Jadi, ni huruf N ya. N besar ni maksud dia punya perkataan dia. Okey. Kalau layak, saya telah melayakkan diri. Melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Apa lagi yang ada K kat belakang? Menampakkan. Cikgu Syuk telah menampakkan jarinya. Faham? Menyepakkan, ya. Okey. Menegakkan, ya. Faham? Dia tak semua, dia imbuhan awalan ke, kalau apitan ya, dia tak boleh bertemu dengan kan tau. K-A-N tak boleh. Kalau ke mesti an. Ibu telah memasakkan. Memasakkan apa? Memasakkan ikan goreng untuk ayah. Kalau masuk, memasukkan. Kalau kemasukan, ke dan juga an, kata nama. Ya? Kemasukan dia ke dalam hati saya tidak diundang sama sekali lah tiba. Okey, faham semua? Faham. Okey. Kalau solat, menunaikan ke mendirikan? Ui, soalan yang bagus. Istilah yang betul untuk solat apa dia? Untuk yang Muslim ya, yang solat. Apa dia? Diri ke tunai? Mendirikan ke menunaikan? Dua-dua boleh diterima. Okey, tetapi yang paling tepat ialah menunaikan solat. Maksud menunaikan solat tu paling tepat ya. Menunaikan solat maksudnya kita buat, kita langsaikan, kita habiskan dari mula sampai habis. Okey, melanjutkan solat itu kamu kena kena tengok balik, kena reflect balik diri sendiri ya. Kenapa lanjutkan solat tu? Dah kenapa solat pukul 5 lanjutkan pukul 6? Risau. Okey, kita teruskan lagi. Okey, boleh. Kesalahan yang keenam apa dia tadi? Adalah betul. Okey. Kalau ibadah, ya, solat tu dia ibadah. Kita menunaikan ya, istilah dia. Tapi biasanya ya, guys, dengar sini, hasil daripada perbincangan guru-guru bahasa Melayu ya, untuk soalan yang merujuk kepada aspek keagamaan, dia bukan takkan, dia punya peratusan untuk keluar tu sangat rendah. Faham ke? Soalan yang merujuk pada aspek keagamaan, aspek perkauman, benda-benda tu dia tak keluarkan. Contohnya kalau macam petikan, dia ada macam nilai-nilai unsur-unsur keagamaan. Contohnya solat kan, ibadah, menunaikan solat ke mendirikan solat, apa kesalahan dia. Okey, kalau dalam petikan ada bentuk kesalahan macam tu, maksudnya soalan tu akan digugurkan. Faham tak? Cikgu tak boleh ambil soalan macam tu. Dia berunsur-unsur sebab kita kan, negara kita kan satu ni kan, berbilang kaum, betul? Ya, jadi tak ada timbul isu-isu yang mungkin orang yang non-Muslim dia tak menggunakan istilah tu, betul tak? Kita berbeza ramai. Ya, betul. Jadi kamu jangan risau ya. Okey. Mengisi. Lepas tu apa tadi? Ya Allah, nombor 6. Adalah. Adalah. Okey. Adalah dirimu. Okey, yang betul ialah ialah. Okey.
Kenapa ialah? Ingat ya, ialah ni dia akan bertemu. Kita tengok dekat sini, dia untuk kata nama. Okey, yang merah ni untuk rujukan kamu je. Jangan pula conteng-conteng kat tepi ya. Okey. Ialah ni hanya bertemu dengan kata nama sahaja. Tak kiralah orang ke, haiwan ke, objek ataupun benda. Selain daripada kata nama, kita gunakan adalah. Contohnya macam mana? Okey, pelajar itu adalah merupakan. Merupakan kata kerja, betul tak? Adalah, kita guna adalah. Adalah merupakan pelajar pandai. Kata sendiri nama kita guna adalah. Adalah untuk. Hadiah ini adalah untuk si dia insan yang jauh di mata tapi dekat di hati tiba. Okey, faham? Okey, kalau kata adjektif adalah sangat cantik. Adalah besar. Itu adalah. Selain daripada kata nama, kita guna adalah. Faham ke tidak? Faham ya? Okey. Boleh kita teruskan? Boleh. Fahimna. Bagus. Okey, nombor 7. Dia seronok dengan kamu ni, sembebel-bebel. Bukan bebel lah. Mengajar-mengajar. Cepat je masa berlalu. Tiba-tiba dah setengah jam. Okey, kesalahan nombor 7 apa dia? Tolong bagi tahu paling tinggi sekali. Betul? Betul. Okey, paling, dah ada paling. Lepas tu bertemu dengan kata adjektif. Ingat, ni kata apa? Ni kita selit sikit. Kata penguat bertemu dengan kata adjektif sahaja. Ya? Kata penguat masih bertemu kata adjektif. Kata penguat tak boleh bertemu dengan kata lain. Contohnya, dia sangat cikgu. Perangai cikgu, dia macam cikgu sangat kan? Betul-betul gaya cikgu. Cikgu Syuk sangat cikgu. Dah kenapa ayat macam tu? Tak boleh ya, sangat bertemu kata nama. Okey. Paling tinggi sekali. Dekat sini ada dua pilihan jawapan. Okey. Jawapan mana yang saya nak buat, Sir? Sebab jawapannya macam boleh ada dua pilihan kan? Kamu tengok apa yang datang dulu dekat sini. Yang datang dulu perkataan paling, betul? Betul kata Hanis. Jadi kita ambil paling. Lepas tu jangan lupakan dia punya kata adjektif tu. Paling tinggi. Nampak ke nampak? Nampak. Tapi Sir, kalau saya nak buat sekali juga, boleh ke Sir? Boleh Najwa. Buat. Kalau ada yang buat jawapan, okey, jawapan dia tinggi, tinggi sekali. Boleh diterima juga. Dia salah satu je. Ingat, tinggi tu darjah penghabisan. Dia tak boleh. Amat tinggi kan, kalau macam ni kan Afif, tiba-tiba buat amat tinggi. Tak ada kaitan. Terus salah. Dia tengok paling dengan sekali. Kamu buat paling tinggi sekali. Salah. Jawapan dia amat tinggi. Takut nanti pemeriksa dia macam lah, tanda soal. Ya, tak ada kaitan, jangan buat. Amat tinggi, dia betul. Ya. Dalam kesalahan ni tak boleh buat macam tu. Darjah penghabisan tu apa dia, Sir? Darjah penghabisan tu the most. Tahu most? M-O-S-T. Dia dah macam paling habis dah. Dia dah paling kata penguat yang paling atas, paling tinggi. Ya? Apa lagi yang tak boleh bertemu dengan sekali? Yang tak boleh bertemu dengan sekali, ter. Tahu ter? Tertinggi sekali. Okey. Terpaling tak boleh juga. Pernah dengar tak perkataan terpaling? Dia terpaling cantik. Risau kat situ. Kau dah kenapa nak ter ke nak paling? Sebab itu darjah penghabisan. Kata penguat hadapan tu dia darjah penghabisan ya. Okey. Teramat boleh kan, Sir? Teramat baik. Boleh. Yang tak boleh bertemu dengan sekali ni. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Terpaling comel macam saya. Terpaling comel macam kamu ya? Lah, tak ada cermin. Tak ada. Ada yang cakap kat sini, Sir. Kalau terpaling comel macam saya, betul kan? Betul lah tu. Kamu tak pernah salah. Okey. Nombor 8. Nombor 8, kesalahan dia didikan. Okey, didikan sepatutnya ada imbuhan. Ya, imbuhan pen. Okey, masa bila kita nak tahu ada imbuhan pen, Sir? Dia merujuk kepada proses. Ya. Sepatutnya pendidikan. Okey, pendidikan. Alright.
Dan yang terakhir mata pelajaran. Kesalahan ke-9. Mata pelajaran dia jarak ya. Mata pelajaran. Okey. Jarak 2 perkataan. Kenapa jarak? Sebab dia kata mazmum apa? Jawab. Kata mazmum apa? Dia rangkai kata bebas. Okey, dia tak mantap. Tak mantap ya. Pandai. Okey. Mata jarak pelajaran. Okey, apa yang mata dia rapat? Matahari. Tahu matahari? Okey. Alright, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Ingat, tulis yang salah kemudian baru tulis yang betul. Macam mana nak tahu jarak ataupun tak? Kata majmuk ada 15 yang rapat. Kamu kena hafal. Selain daripada yang 15 perkataan itu, kamu kena eja jarak. Itu memang kena hafal ya. Okey. Antarabangsa rapat. Rapat. Dia tengok konteks ayat. Nombor 3 salah sebab apa? Salah imbuhan. Imbuhan ke tak boleh bertemu dengan imbuhan kan. Ya. Kereta api jarak. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Kita tengok latihan yang kedua. Tak ikut turutan boleh ke? Okey. Ini banyak student yang tanya, saya tak ikut turutan sebab kadang-kadang hidup saya ni pun tak adalah. Boleh ke tidak? Baiklah. Cukup 9 kesalahan. 9 kesalahan tu ada dalam petikan tapi tak ikut turutan, masih boleh diterima. Tetapi elakkan. Faham? Maksudnya macam mana? Kamu cek dulu. Okey, kamu baca, kamu conteng dulu baru kamu susun. Kalau macam sangat marah kalau tak ikut turutan. Ada tak yang pernah kena macam ni? Tak ikut turutan, dia kalau pemeriksaan sebenar, dia boleh diterima. Tapi dia akan merengsakan hati cikgu. Cikgu akan macam, dah kenapa tak tersusun ni? Jenuh pula cikgu nak cari yang mana satu. Ikut turutan. Faham? Ikut turutan baru cantik. Okey, faham, bagus. Dia perangai cikgu macam ni lah. Marah tandanya sayang. Kemasukan 2K 1K. Tadi Dan dah cakap masuk kemasukan ada ke bertemu dengan an je. Jadi bunyi dia apa? Kemasukan. Okey, tak marah. Tak marah. Kita tegur. Okey, kita teruskan latihan yang kedua. Okey, latihan yang kedua Okey, macam mana nak tengok formula ni? Okey, contoh kamu tengok. Kelemahan dia macam salah ni dalam ayat ni, kelemahan guru. Sekarang ni kelemahan ni dia tak cerita pasal tenaga betul. Dia bagi keyword dekat sini angka. Angka ni kita tak payah letak koma dia terus tulis macam tu. Okey. Dia cakap angka jadi merujuk kepada nilai. Kalau nilai salah ni istilah dia tak tepat. Jadi kekurangan. Jadi kamu nampak jenis kesalahan dia macam tu. Faham tak? Sebab tu saya buat formula yang teksi tu supaya macam tak bila jumpa kesalahan tu macam tak terbeban sangat. Risau. Okey, nak screenshot silakan ya Allah. Ambil screenshot. 5 4 3 2 1 kecekak. Okey dah. Kita tengok latihan yang kedua. Latihan yang kedua kita terus cari kesalahan bahasa boleh? Okey, formula tu kat mana? Yang tadi saya terangkan tadi mula-mula tu dalam buku surat kedua kamu tu. Okey, nak screenshot yang teksi tadi. Okey dah. 5 4 3 2 1 kecekak. Ada dalam kamu punya nota tu okey. Yang ini kita terus cari ya. Kita terus cari ada 8 kesalahan bahasa. Okey. Perdana Menteri menyeru kepada sektor swasta turut meningkatkan penyertaan. Betul ke salah penyertaan ni? Dia salah ejaan ya. Okey. Ada yang tanya, takkan ada salah macam ni. Hello, dengar. Dekat sini kamu jangan husnuzon. Tengok kesalahan, alah typo kot. Taklah, tak salah ni. Jangan husnuzon macam tu. Salah tetap salah. Faham? Ya? Okey. Turut meningkatkan. Turut tu betul. Turut tu merujuk kepada orang lain dia menjadi ikutan. Turut. Swasta turut meningkatkan. Turut ni dia macam juga. Tahu juga. Okey. Penyertaan. Okey. Apa tadi kesalahan dia? Kesalahan dia huruf N. Okey.
penyertaan. Kenapa dia buat kesalahan jenis macam ini? Sebab bacaan dia ni kamu kena baca satu-satu. Takut kalau tengok seimbas lalu kita nampak macam betul bunyi dia penyertaan kadang-kadang ya. So jangan baca laju-laju, kena baca satu-satu. Ada kemahiran membacanya kat sini. Okey, penyertaan wanita di Malaysia dalam jawatan peringkat paling tertinggi. Betul ke salah? Paling tertinggi? Salah. Okey, sepatutnya apa? Paling tak boleh bertemu ter ya. Okey, terpaling tak boleh, paling ter pun tak boleh. Sepatutnya paling tinggi. Nampak ke tidak sini ha? Nampak. Hafiz, jangan yang bukan-bukan Hafiz. Okey, kalau tertinggi boleh answer. Boleh boleh? Okey, boleh tak salah. Ataupun tertinggi. Nak sangat guna ter. Ambil ni tertinggi. Okey, faham? Faham. Okey. Alright. Seterusnya, seperti ketua pegawai eksekutif dan anggota. Dia sambil makan pisang goreng panas ni, dia nak sebut kata anggota jadi anggota. Dia jadi macam tu ya. Salah. Sepatutnya anggota. Anggota lembaga pengarah. Okey. Dia juga, betul ke penggunaan dia? Salah dari segi tata bahasa. Sepatutnya dia cerita pasal Perdana Menteri, betul? Okey, kena gunakan beliau. Okey, tadi ada yang tanya huruf besar ke huruf kecil? Okey, cuba tengok kesalahan bahasa kat sini. Dia perkataan pertama, betul? Di huruf besar kan? Kamu tulis dalam jawapan, di ni pun kamu ikut huruf besar. Yang betul pun beliau, B tu pun kamu tulis huruf besar. Faham tak? Kalau ia salah ke ia salah. Ia dia sama dengan dia. Tak boleh. Sekarang dia cerita pasal Perdana Menteri. Kena guna beliau. Kenapa kepek ni sir? Alright. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak ya. Risau pandangan kamu semua tu. Boleh mendatangkan. Saya tak adalah. Saja je. Okey, beliau. Faham? Faham. Okey, ia sama juga dengan dia. Kenapa buat dengan senang? Entah. Okey. Dia juga menyarankan syarikat gergasi membuka mata untuk menilai kebolehan wanita daripada sudut. Betul ke? Okey. Daripada salah. Kenapa salah? Sebab mengikut kamus, sudut ni dia merujuk kepada arah. Faham? Arah, tempat, masa, kita gunakan apa? Kita gunakan dari. Faham? ATM, ikut hukum ATM. Apa beza dari dengan daripada? Daripada tu dia bermaksud punca sesuatu. Okey, dia asal sesuatu. Selain daripada arah, tempat, masa, kita guna daripada. Nak bawa se masuk exam boleh tak? Kamu tak perlu bawa se. Kenapa? Sebab doa se akan mengiringi kamu semua. Ya, semoga diberikan kemudahan menjawab soalan, diberikan ketenangan, ya, diberikan kecemerlangan. Kalau tak boleh jawab, bukan bermaksud kamu gagal, tau. Kalau macam rasa macam susah, dia bukannya bermakna yang kamu ni macam lemah, tidak. Tetapi itu adalah bahagian untuk kamu. Yang mana Tuhan nak kamu lebih ekstra, tambah usaha tu. ATM tu apa dia? Okey, ATM ni mana ada nak contek. Okey, dari ni dari dia untuk 3 benda. Okey. Dan baru nak segmen dari hati ke hati tadi. Dah tanya, sir, dari ni untuk apa? Okey, meh sini kita tengok. Dari ni dia untuk 3 benda sahaja. Okey, iaitu arah, arah. Sudut tu dia termasuk dalam arah. Lepas tu T merujuk kepada tempat. Saya dari sekolah. Awak dari mana? Saya dari kedai. Gitu ya. Sembang kat WhatsApp gitu. Okey, M merujuk kepada masa. Masa ni apa dia? Contohnya kelas kita dari pukul berapa? Kelas kita dari pukul 5. Okey, kalau hidup tak ada arah sah? Kita teruskan. Dia mana tadi? Ya Allah, hidup tak ada arah ya, kesian.
cari kompas. Ya, senang. Okey, supaya dapat menuju ke arah yang betul. Penatlah macam ni. Janganlah. Okey. Kamu kalau yang Muslim ambil wuduk, tak pun kamu cari tempat untuk healing. Healing ya. Ingat balik masa-masa silam yang lalu ya. Okey. Dari sudut yang lebih signifikan, dalam memperkasa. Boleh tak adakan dekat belakang? Tak boleh. Jadi betul ya ni? Okey, betul. Okey. Kuasa wanita sebagai ejen. Ejen betul ke salah ejen ni salah. Okey. Kalau orang apa dia? Ejaan yang betul. Okey, ejen. Bukan A ya, EJEN. Ejen. Merujuk kepada orang yang mewakili sesuatu ataupun orang yang mempunyai kuasa. Ejen Ali contohnya. Macam mana ejaan dia? EJEN. Betul? Betul. Okey, kalau ajen, ajen ni AGEN, ajen tu dia merujuk kepada, kalau tak silap saya macam ajen pembiak, satu benda yang mewakili benda lain. Ya, kalau agensi satu Ya Allah, jangan pergi jauh sangat. Ponen dia nak terang satu-satu. Agensi tu yang macam satu organisasi. Okey. Dah. Okey, seterusnya. Mana tadi? Pembangunan ekonomi negara. Pada tahun 1989, kerajaan mengambil inisiatif. Ini salah dari segi apa? Salah dari segi imbuhan. Sepatutnya inisiatif. Tanyalah inisiatif tu apa? Tanyalah. Usaha langkah. Oh, yang ni tahu pula. Inisiatif. Tahu pula yang ini. Gegam din. Okey. Baiklah. Alright. Inisiatif untuk menggubal dasar wanita. Wanita negara. Penggubahan dasar. Okey. Kalau dasar kalau dasar kita kata penggubalan ya. Kalau dasar kita kata penggubalan. Okey. Kenapa? Dia macam ini. Kalau gubah, kita tengok perkataan gubah. Baiklah, gubah ni dia berlaku perubahan pada objek. Tahu objek? Gubah. Okey. Contohnya bunga. Bunga tu benda yang kita boleh pegang, betul tak? Okey. Kita pegang, kita alih-alihkan, ejak-ejak sikit ya. Tapi kat sini dia gunakan perkataan dasar. Okey, dasar. Tahu dasar ni dia macam satu peraturan undang-undang. Yang mana peraturan undang-undang ni kita tak boleh buat perubahan secara drastik. Kita boleh macam tukar sikit-sikit je. Lepas tu dia bukannya objek tau. Dia lebih kepada macam benda yang merujuk kepada konteks, merujuk kepada ayat. Jadi istilah yang betul memang betul kita ubah, tapi kita kata gubal. Contohnya macam soalan. Penggubalan soalan. Benda yang macam ada konteks, benda yang bentuk ayat, ya. Lepas tu cikgu ubah sikit-sikit je. Bukan ubah kedudukan, cikgu macam edit. Itu nama dia gubal. Kalau objek yang memang berlaku perubahan sebelum selepas, itu gubah. Faham tak? Kalau orang yang buat soalan tu kita panggil apa? Penggubal soalan. Tahu? Penggubal. Sebab dia akan berlaku penyuntingan. Dia betul, dia sunting. Okey. Ada apa-apa nak tanya lagi? Okey. Cukup tak? Ada lagi? Rumah menunjukkan komitmen. Ada lagi tak kesalahan? Tak ada. Cukup tak 8? Double G ke saya double G? Ya? Okey, cukup 8. Alright. Ada yang nak rehat ke? Demi untuk. Mana demi untuk? Tak ada. Kita teruskan dengan apa nama? Latihan yang ketiga boleh? Boleh. Demi untuk ada mana? Demi untuk. Oh, bertujuan demi untuk. Oh, ada 9. Demi untuk. Oh, baru 7. Lagi satu demi untuk. Saya ikut kamu je kan? Demi untuk sepatutnya apa? Sepatutnya demi. Okey, tengok kita dah sama dah kita punya otak kita. Dah ada connection. Okey, kita tengok dekat sini demi sepatutnya. Bertujuan demi ataupun untuk. Tapi apa? Tapi kita pilih apa?
kita pilih yang mana datang dulu, iaitu kita pilih yang datang dulu demi. Okay guys. Tadi ada yang tanya, Sir, memperkasa ni betul ke salah? Kamu perasan tak? Sir tanya kamu kalau ada kan betul ke tidak? Betul tak? Okay. Ada 9 jawapan. Okay, dia sebenarnya dia nak 8 je, betul? Kalau kesalahan sebenar, kamu percayalah. Kalau dalam SPM ya, dia mungkin akan lebihkan 1 kesalahan ya. Kamu senaraikan 8 saja. Okay. Perasan tak tadi saya ada tanya, Sir, kalau saya tanya kamu, kalau ada kan betul ke salah ni? Memperkasakan. Okey, jawapan dia betul. Betul. Buruknya ya Allah. Kita tengok kat sini. Kenapa? Sebab kata dasar dia perkasa. Kata dasar dia perkasa. Tahu perkasa? Perkasa ni maksudnya kukuh. Okey? Kalau memperkasakan, dia merujuk kepada menguatkan. Faham tak? Kata dasar dia perkasa ya. Jadi kalau ada kan betul. Kamu jangan ni tahu. Kamu jangan apa kalau nampak kalau per ni dia ni kot. Dia kata imbuhan kot. Jadi memperkasakan betul. Faham? Menguatkan, mengukuhkan. Okey. Kita teruskan dengan latihan yang ketiga, boleh kita tengok? Boleh. Kalau dipermudah, dipermudah. Dia tak ada kan. Kenapa dipermudah? Okey. Kita biasa semoga dipermudahkan kan. Sebab imbuhan awalan di per itu namanya imbuhan apa? Imbuhan awalan rangkap. Dia ada 2 imbuhan dekat depan, betul? Di per. Lepas tu bertemu dengan perkataan mudah, kata adjektif. Jadi dia akan membentuk satu kata kerja, iaitu kata kerja pasif. Tahu kata kerja pasif? Apabila dah ada di per, tak boleh ada kan lagi. Faham ke? Melainkan kalau tak ada per, semoga dimudahkan urusan. Itu betul. Tapi kalau dah ada awalan rangkap, dia dah ada 2 kat depan. Ada di, ada per. Bertemu dengan mudah saja. Unless kalau tak ada perkataan per, semoga dimudahkan urusan. Betul? Kalau di per, tak perlu ada kan. Nanti dia ada unsur lewah. Sebab di per awalan rangkap tu dia dah kukuh dekat situ maksud dia. Okey. Mempertahankan salah. Sepatutnya mempertahan. Sama dengan memper. Bertemu dengan kata adjektif, dia tak boleh ada kan. Memperbesarkan salah. Sepatutnya memperbesar. Besar tu kata adjektif. Dia bertemu. Kalau mencampurkan, betul. Kalau lebar, kerja-kerja memperlebar jalan. Sebab lebar tu kata adjektif, dia dah ada 2 imbuhan dekat depan. Memper, awalan rangkap ya. Tak perlu adakan. Tak boleh adakan lagi. Faham? Okey, dia telah diperduakan. Hai, kesian. Diperduakan. 2 tu kata apa? Dipersatukan. Kalau menyatukan boleh. Sepatutnya disatukan. Tahu disatukan? Dia bukannya semua kita letak diper. Contoh disatukan. Cikgu Syuk dan juga cikgu telah disatukan. Bukan telah, akan disatukan. Tak ada 2 1 je. Akan disatukan. Faham? Okey. Kita tengok latihan yang ketiga. Kita cari lagi kesalahan dia. Okey. Polis Diraja Malaysia, betul ya, akan melakukan penambahbaikan dan memperkasakan. Memperkasakan ni betul ya? Ni nampak ni. Memperkasakan. Okey. Penambahbaikan pun betul. Penambahbaikan rapat satu perkataan. Sebab tambah baik. Tapi dia letak imbuhan per dan juga kan. Rapat satu perkataan. Gitu. Kenapa memperkasakan betul? Dengar betul-betul. Okey. Kata dasar dia ni perkasa. Ini kata dasar dia. Bukan kasar tau. Kasar bukan. Perkasa ni maksud dia gagah. Gagah ataupun kuat. Okey. Jadi apabila bertemu dengan mem, imbuhan awalan mem dan imbuhan awalan kan, dia betul lah. Sebab perkasa ni dia punya kata dasar dia. Membawa maksud kuat ataupun gagah. Faham? Dia bukan kasa tau.
Bukan kata dasar dia, tengok kata dasar dia. Perkataan yang bertemu imbuhan, tengok kata dasar ya. Sama ada betul ataupun tidak imbuhan dia. Okey, mantap. Alright, kat mana tadi? Memperkasakan bahagian D10. Okey. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ. Okey, huruf besar sepatutnya. Ni Jabatan J huruf besar. Dia tengah rakam ke tu? Pastikan kalau rakam elok-elok, tak nak nanti aib-aib dia tersebar. Okey. JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah huruf besar, Bukit Aman selaras dengan kembangan. Kembangan salah dari segi imbuhan. Sepatutnya apa? Sepatutnya perkembangan. Benda yang berlaku proses peningkatan. Okey, perkembangan jenayah semasa. Di antara perancangan, di antara salah. Sepatutnya antara. Okey, pandai. Cara menulis jawapan pun sama, A huruf besar. Okey, jap. Satu saat minum. Bismillah. Okey. Kenapa di antara salah? Di antara tu, ada yang kira, dia merujuk kepada, okey, kejap saya terangkan. Sekarang kita ada A. Lepas tu kita ada B. Lepas tu kita ada C. Kita tengok dekat sini. Okey, kedudukan dia ada A, ada B, ada C. Okey, B ni dia di antara. Di antara, nampak tak? Dekat tengah-tengah. B ni dia di antara A dan C. Faham? Itu di antara. Okey. Tapi kalau kat sini boleh tak guna antara? Boleh, antara perancangan. Memang betul. Yang salahnya kalau kita letaknya. Antaranya. Okey. Kalau kita letak antara boleh. Okey. Antara perancangan strategik. Okey. Antara perancangan strategik yang sedang dan telah dilaksanakan termasuk kegunaan teknologi. Kegunaan teknologi ni salah. Sepatutnya dia nak cakap pasal apa? Dia nak cakap pasal penggunaan. Betul Ainin 9A+. Nama sedap tu Okey, sepatutnya dia nak cakap penggunaan. Okey. Penggunaan. Okey, sikit lagi guys. Penggunaan teknologi 3 dimensi, 3D. Dalam rekonstruksi. Rekonstruksi ni apa dia? Rekonstruksi ni dia macam pembinaan semula. Ya, okey, pembinaan semula, reconstruct. Dia daripada bahasa Inggeris, dia serap dalam bahasa Melayu ya. Okey, rekonstruksi tempat kejadian bagi memantapkan siasatan saintifik dan kemahiran serta kompetensi. Kompetensi ni salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya KOM, kompetensi. Kompetensi. Kompetensi ni apa dia? Dia merujuk kepada kecekapan. Nak tersyasyul. Tahu kecekapan. Dia sangat kompetensi. Dia sangat cekap. Okey. Kompetensi perkhidmatan melalui kursus dan latihan di dalam dan luar negara. Pihak PDRM juga akan memperkasakan unit siasatan tempat kejadian demi permohonan. Demi ni betul ke salah? Demi ni salah, dia punya kata hubung. Sepatutnya apa? Sepatutnya bagi permohonan. Okey, betul. Bagi boleh diterima. Bagi permohonan. Okey. Bagi permohonan perolehan kenderaan yang melibatkan 32 buah kenderaan pancuan. Pancuan salah. Sepatutnya apa? Kalau kenderaan tu pacuan, ya betul. Okey, pacuan 4 roda. Alright, pacuan 4 roda yang dilengkapi dengan peralatan bantuan siasatan ke tempat kejadian. Salah. Kalau ke ni merujuk pada arah, tapi dia nak menerangkan dah ada dekat situ, betul. Di tempat kejadian. Okey. Cukup tak? 8 kesalahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup kot. Cukup 8. Okey. Bagi kata apa bagi ni dia kata hubung. Bagi. Okey. Demi tak sesuai. Demi kurang tepat. Sebab contohnya dia berbuat baik demi
Dia berusaha bersungguh-sungguh demi sesuap nasi. Kenapa orang tu buat benda tu? Okey, yang paling tepat ialah bagi permohonan. Kalau untuk permohonan, untuk tu dia merujuk kepada tujuan, okey, kata kerja, tujuan kenapa dia buat benda tu. Untuk mendapatkan permohonan, betul. Tapi kat sini bagi permohonan. Okey, ada latihan lagi yang lain, kamu cuba buat sendiri boleh? Boleh ya. Sebab jam telah tepat menunjukkan pukul 6. Saya sangat seronok bersama dengan kamu semua. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Ada lagi satu sesi bersama dengan saya, betul tak? Yang itu kita akan belajar bahasa Melayu standard. So tak tengok jadual, betul ke? Harap betul lah. Okey, jadi setakat ini sahaja pertemuan kita pada hari ini. Saya sangat seronok dengan kamu semua. InsyaAllah nanti saya cuba sediakan jawapannya. Doakan saya diberikan kekuatan, kemudahan dan juga kerajinan untuk setaipkan balik untuk kamu. Okey, take care semua. Jaga diri, jaga hati. Semoga kita berjumpa lagi. Tata Didi Tutu. Terus ceria selalu. Assalamualaikum dan selamat petang. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat IG SYUKSEPLEE_kacak @yahoo.com. Tiba. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Jangan lupa buat latihan yang lain. Nanti saya sediakan jawapan. Bye-bye. Peace yo. Okey, jumpa lagi guys. Bye.